Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat-sihat, sentiasa selalu bersama keluarga tersayang. Kita sambung pelajaran kita, Akidah tahun 3. Boleh semua buka buku ni. Tajuknya Baqaq. Sifat Baqaq. Kita tengok pengertian sifat Baqaq. Sifat Baqaq ni juga antara sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Pertama, wujud, qidam, Baqaq. Yang ketiga, sifat Baqaq adalah sifat wajib bagi Allah yang ketiga. Baqaq artinya Allah kekal selama-lamanya. Allah tidak akan binasa. Allah ni maksud kekal. Apa maksud kekal? Macam tu je, tak berubah kan, selama-lamanya. Nombor 2, Allah tidak mempunyai kelemahan. Allah ni tak ada kelemahan. Hebat saja, kuat saja, tak ada kelemahan. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak pernah berubah-ubah. Kalau macam kita ni ada rubah. Ada kecil, ada baby, ada besar, ada tua, ada janggut, ada uban, berubah, mati, berubah. Tapi Allah tu kekal kan? Kekal selama-lamanya. Zat Allah SWT kekal. Seterusnya muka sebelah, surat 24. Sifat Baqaq Allah SWT menunjukkan bahawa Allah SWT mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sifat Baqaq Allah SWT juga menunjukkan bahawa Allah itu Maha berkuasa dari segalanya. Nombor 7, Allah SWT kekal selama-lamanya tanpa sempadan waktu dan tempat. Nak kata apa? Tak ada sempadan waktu ataupun tempat. Masa ke, tempat ke, tahun ke, berbulan-bulan, beribu-ribu tahun ke, Allah tu kekal, sama je. Nombor 8, wajib ke atas orang Islam, wajib ke atas diri kita ni, mempercayai Allah itu kekal dan tidak binasa. Wajib bagi Allah itu bersifat dengan Baqaq. Faham? Wajib bagi Allah itu bersifat dengan Baqaq. Sifat Baqaq tu hanya sifat bagi Allah Ta'ala, iaitu kekal. Macam kita ni tak ada sifat Baqaq, kerana kita ni tak kekal. Kita ni pun akan mati, dan kita ni berubah-ubah. Dari nakli. Dari nakli apa? Daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah, hadis Nabi. Ini dari nakli daripada Al-Quran surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya, dan kekal zat Tuhanmu, wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Zat Tuhan tu, diri Allah tu kekal dan tak berubah selama-lamanya, tidak mati. Macam itulah, selama-lama macam tu, kekal je macam tu. Seterusnya kita buka surat sebelah 25. Ini dalil akli. Dalil akli ni ada daripada akal fikiran manusia. Tadi nakli, naqal daripada Al-Quran ataupun hadis. Ni akli, bukti tu, bukti daripada akal kita. Bukti menunjukkan sifat Baqaq Allah Ta'ala. Yang pertama, sesungguhnya Allah itu bersifat kekal hingga hari akhirat dan sampai bila-bila. Sifat kekal Allah tu, bukti kita memang Allah tu sifatnya kekal sampai bila-bila. Zat kekal Allah itu tidak sama seperti manusia dan makhluk ciptaan Allah yang lain. Manusia tu kita, makhluk ni apa? Makhluk ni apa yang Allah ciptakan. Semua benda Allah ciptakan. Allah ni khalik. Khalik. Manusia ni ataupun binatang, tumbuhan, semua tu dipanggil makhluk. Allah kekal tetapi manusia akan mati dan tidak kekal. Haiwan akan mati dan tumbuh-tumbuhan akan layu dan mati juga. Manusia mati, tumbuhan pun akan layu, mati, pokok tumbang, kena racun, semua akan mati, binasa. Kecuali Allah Ta'ala. Nombor 3, Allah tidak akan mati kerana Allah SWT adalah Tuhan pencipta seluruh alam.
Mustahil Allah bersifat dengan tidak kekal. Okay, Allah dah cipta, cipta alam, cipta kita semua. Dan mustahil Allah tu akan mati. Kalau Allah tu mati, siapa yang nak ciptakan sesuatu tu? Siapa nak jadikan, siapa nak jadikan? Kerana yang berkuasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa, tunggal sahaja, yang boleh membuat semua itu. Nombor 4, oleh itu sifat baqa hanya ada pada Allah SWT. Sifat ini tiada pada manusia dan makhluk Allah yang lain. Sifat baqa ni, sifat kekal ni tak ada pada manusia ke, nabi ke, dekat bumi ke, dekat matahari, bulan, tak ada. Bulan, bintang pun satu hari ni akan binasa juga, akan musnah. Termasuklah bumi kita ni. Okay, seterusnya buka muka surat sebelah. Okay, hukum mempercayai sifat baqa. Okay, apa hukum dia? Nombor 1, mempercayai sifat baqa yang ada pada Allah adalah wajib ke atas setiap Muslim. Okay, ini termasuk kita punya rukun iman, percaya kepada Allah, sifat wajib kepada Allah. Semua itulah wajib. Okay, wajib tu masuk wajib. Wajib tu maksudnya mesti percaya. Kalau tak percaya apa jadi? Jadi dosa, jadi macam orang kafir. Okay, kita wajib percaya dan kita kena amalkan. Okay, nombor 2, tidak ada yang akan kekal kecuali Allah yang mempunyai kebesaran amat luas dan dia adalah Tuhan sekalian alam meliputi langit dan bumi. Tuhan ada satu saja, adalah Allah sahaja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tak ada. Tuhan ada satu sahaja, iaitu Allah. Okey. Yang Cina ke India tu semua, yang agama Hindu, Buddha tu semua dia punya kepercayaan. Yang mereka ni buat syirik dan menukan Allah, mengambil sesuatu tu sebagai sembahan. Mereka tidak direct dengan Allah. Okey, salah. Okay, nombor 3, mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat binasa atau tidak kekal. Itu mustahil. Mustahil Allah tu bersifat binasa ataupun tidak kekal. Mustahil. Kerana Allah ni maha hebat, agung, kuat. Mustahil lah Allah ni bersifat dengan lemah macam tu, tak kekal. Kecuali makhluk. Okay, seterusnya 27, yang terakhir. Okay, apa kesan dia? Kesan mempercayai sifat baqa. Kesan ni apa? Benda yang baik. Kesan yang baik sekiranya mempercayai sifat baqa Allah Ta'ala. Okay, apa kesan pada diri kita? Pertama, menguatkan keimanan. Iman kita tu makin kuat, kita lebih beriman, kita akan jadi orang soleh, orang baik. Okay, kita kepada Allah, bahawa Allah itu maha kekal selama-lamanya. Okay, kita kena beriman dan percaya dan Allah kekal selama-lamanya. Ingat, semua kena yakin, percaya. Okay, nombor 2, menginsafi. Kita insaf dan kita muhasabah diri kita ni bahawa manusia akan mati di akhirnya. Orang yang berkuasa, pembesar, raja-raja dan golongan yang berpangkat akan mati juga. Semua orang akan mati. Siapa pun akan mati. Kita, adik kita, kawan kita, guru-guru, semualah menteri-menteri, kapal, raja, sultan, semua tu akan mati. Bukan kita saja, semua binatang, haiwan, tumbuhan, langit ni semua tu akan binasa satu hari nanti. Okay, nombor 3, kita kena mensyukuri nikmat pemberian daripada Allah Ta'ala. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang maha pemurah, memberi nikmat kepada semua manusia. Sekarang ni Tuhan bagi kita nyawa, bagi kita mak ayah yang baik, bagi kita makanan hari-hari, kita boleh makan, kita boleh menghirup udara yang segar, kita seronok. Itu kita kena syukur kerana semua itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Allah bagi kita free je, kita bagi udara kat kita. Okey, nombor 4, mendapat keberkatan di dalam hidup kita, di dunia dan juga di akhirat. Hidup berkat macam mana? Kalau kita hidup berkat ni, duit yang kita ada kita guna pada jalan baik, kita badan kita jadi sihat, kita boleh solat dengan baik, tanda-tanda duit kita berkat lah. Okay, akan merahmati hamba-hambanya yang patuh dan taat kepada perintahnya. Okay, Allah ni akan merahmati
akan menyayangi hamba-hambanya yang patuh dan taat kepada perintahnya. Okey, seterusnya yang terakhir, kesan mengingkari. Tadi kesan baik kan. Kalau kita mempercayai sifat baqa Allah Ta'ala. Ini kesan sekiranya mengingkari sifat baqa. Okey, mereka yang tidak mempercayai sifat baqa adalah kafir. Siapa tak percaya sifat baqa ni, Allah ni kekal ni, dia akan jadi orang kafir. Bukan orang Islam jadi kafir. Okey, nombor 2, tidak mendapat keredaan Allah. Allah tidak akan redha dia ni, dia hidup ni semua ni. Mudah bersikap sombong dan riak. Orang ni akan bersifat sombong dan riak. Okey, na'udzubillah min zalik. Okey, setakat itu saja video pelajaran kita hari ini. Okey, agak panjang dan Ustaz ulang balik yang lepas tu tentang sifat baqa Allah Ta'ala. Sifat yang ketiga, sifat wajib bagi Allah ada 20. Yang ketiga, wujud kidam baqa, iaitu kekal. Okey, wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.